Hai, kembali lagi bersama hos anda dan kali ini dalam rancangan The Zik Digital. Okay? Dalam episod podcast kedua bersama saya, hos anda dan juga kita tetamu jemputan pada episod kali ini, Tuan Azri. Okay? Mungkin anda tak kenal, ada yang kat sini belum kenal Tuan Azri, tapi saya cerita secara ringkas. Lepas ni kita akan interview dia, kita akan tahu apa yang menarik pasal Tuan Azri. Sebab bagi saya beliau ni orang yang belakang tabir. Memang nampak macam low profile tapi sebenarnya projek dia semua bila sembang kan dia projek semua gila-gila punya projek lah kan. So uh, so tanpa kita buang masa, mari kita pergi ke round pertama untuk episod podcast. Oh, tapi sebelum tu, jika ini adalah kali pertama anda menonton podcast ataupun menonton channel saya The Zik Digital, jangan lupa tekan follow ataupun subscribe di bawah dan hidupkan notifikasi. Alright. So kita insya-Allah kita akan buat podcast ni sepanjang tahun, okey, kita akan try buat setiap minggu satu episod podcast untuk anda tonton, okey. Okey, tanpa buang masa, mari kita masuk kepada episod pertama atau round pertama kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa khabar tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kalau boleh hari ni, yelah macam tadi ada orang belakang tabir, kita ni kurang bercakap depan kamera. Kurang jadi cakap? sampai sekarang rasa menggigil lagi. gigil lagi ya. Okey. Kita apa-apa, kita santai je hari ni kan. Kita bukan anggap tak ada penonton. Mana ada penonton ni kan. Semua kawan-kawan je. Okey, so kita kalau saya sendiri pun kalau memang hari tu dah lama tak pergi training, ada 20 orang, menggigil juga. Tapi kan insya-Allah hari ni kita dengan kamera dengan kawan-kawan kita yang ada sini, tuan relax je ya kan. Saya tanya soalan pun santai, tengok saya, tengok kamera. Dia tukang tanya soalan memang santai. Tukang menjawab tu yang tukang jawab. Okey, so tuan boleh cerita sikit tak for the, apakah projek maksudnya tuan sendiri sekarang ni apa yang tuan buat sekarang? Pada untuk orang yang belum kenal lagi kan, boleh perkenalkan diri. Saya perkenalkan diri nama Azri Hanifiah. Saya dulu berkhidmat di PTS Media Group sebagai digital executive. Kita menguruskan banyak konten-konten digital lah. Yang mana kebanyakan projek pada waktu tu kita convert semua buku yang ada kepada e-book. Dan sekarang saya ada bisnes sendiri di Kuras Buku. Kuras tu dia macam dekat tertulang buku tu, spine buku tu. Benda tu kita panggil kuras. Kuras. Tu bahasa Melayu untuk tertulang atau kenapa tertulang tu dah bahasa Melayu? Tak, dia ialah tertulang tu. Dekat tertulang tu nampak tak kita ada beberapa segmen. Okey. Segmen tu kita panggil dia sebagai kuras. Oh, ni benda baru saya belajar ni. Okey, jadi saya punya kemahiran banyak berkaitan dengan buku, konten digital, dan kerja-kerja saya juga banyak berkaitan dengan ghostwriting lah. Ghostwriting ni penulis hantu, kita tuliskan bagi pihak orang lain. Oh, okey. Maksudnya saya tulis untuk dia, tapi nama saya tak ada. Kita pakai nama orang tu, nampak macam orang tu yang menulis. Okey, menarik. Sebagai contoh yang ramai guna servis ghostwriting ni antaranya adalah ustaz-ustaz ataupun ahli politik yang jarang, yelah diorang pandai bercakap, tapi bila nak menulis tu dia yelah macam tak ada masa. Padahal kalau bercakap tu sedap kan, macam ustaz-ustaz ni kan, kalau bagi ceramah sedap, tapi nak menulis tu diorang kena cari masa untuk menulis. Konten diorang dalam kepala tapi tak dikeluarkan dalam bentuk teks. Jadi di situ datangnya tugas ghostwriter lah. Ghostwriter dia akan tulis balik konten-konten tu dalam bentuk teks. So saya berminat lah dengan topik ghostwriting ni. So saya nak clear kan. Maksudnya ghostwriting ni dia apakah kalau syarat untuk orang jadi ghostwriter ni, adakah dia kena ada kelulusan tertentu ke ataupun dia suka menulis je ke ataupun apa syarat dia nak jadi ghostwriter ni? Dia ada banyak lah kan. Yelah kalau kita nak ambil job daripada agensi, daripada syarikat swasta, biasanya syarikat ni dia akan tengok kelayakan. Sebagai contoh, kalau ada job-job terjemahan, biasanya dia nak tengok ada tak sijil terjemahan kelas-kelas. Tapi ada juga kes yang mana kita ni tak ada, kita ni bukan daripada bidang kita ni bukan datang daripada bidang penulisan. Kita ni datang daripada bidang engineering. Kita tak ada kaitan dengan penulisan.
Jadi apa yang kita boleh buat, kita tunjuk kita punya portfolio. Portfolio. Jadi daripada portfolio tu orang akan pilih, oh ni sesuai ni dengan aku punya gaya yang aku nak, kan? Ataupun katalah klien tu dia adalah seorang ahli akademik dalam bidang medik, kan? Mestilah dia nak cari ghostwriter yang dalam bidang berkaitan juga, ataupun yang tahu term-term atau jargon-jargon dalam bidang medical. Okay, so memang kalau boleh orang yang dah ada pengalaman. Tapi kalau dia ada beberapa klien, bukan tu jadi macam satu advantage lah kan. So dia ada pengalaman bidang medical, perubatan, pengalaman bidang agama. So dia in a way ghostwriter ni kena macam banyak bidang, banyak baca juga kan macam mana? Ini satu benda yang menjadikan ghostwriter ni, yelah kalau orang tanya saya lah kan, asal kau boleh sembang semua benda kan? Sebab yelah kebanyakan topik tu aku terpaksa jadi ghostwriter, aku terpaksa baca benda tu. Tapi ada juga kekurangan. Sebagai contoh saya pernah ambil ghostwriter untuk topik penulisan, kan, untuk promote program lah. Yelah biasanya agensi marketing ni dia memang dah apa kita panggil, dia memang yelah kalau masa jumpa tu dia akan beritahu lah kita boleh buat kan, kita boleh tulis konten-konten macam ni, kita boleh sediakan. Tapi bila bahan yang dapat dekat kita tu, kita rasa tak puas hati. Yelah kita sebagai kita ghostwriter untuk orang lain, tapi untuk produk sendiri biasanya kita pun stuck juga untuk tulis konten sendiri. Jadi kita akan hire orang lain untuk tuliskan konten untuk kita. Tapi bila bahan tu dapat dekat kita, kalau macam ni baik aku bayar aku subscribe ChatGPT $20 sebulan kan. Lepas tu aku pun edit lah balik. Ya, sebab dapat bahan dekat kita terpaksa edit semula supaya gaya bahasa tu lebih nampak natural. Sebab ada orang dia macam, yelah ghostwriter ni disebabkan ramai orang rasa dia boleh buat, apa yang berlaku adalah ramai orang masuk dan ramai orang ambil shortcut. Apa yang dia buat adalah dia ambil konten daripada internet, dia pakai Google Translate, dia terjemah macam tu, dia betulkan sikit-sikit. Okey, benda itu tak salah, tapi kita sebagai orang dalam industri, kita baca tu kita rasa macam, kenapa rasa macam pelik ayat ni kan? Kita ayat rasa Google macam, kan? kita rasa macam kau translate ke apa kan daripada internet. Okay, faham. So kira memang dia memerlukan kena kemahiran bahasa tu lah kan. Kemahiran menulis pun kena ada lah untuk orang kan. Satu lagi kita kena ada kemahiran menukar-nukar topi. Yelah, kejap kita buat konten untuk ustaz, sekejap untuk kita panggil apa, untuk ejen takaful, untuk ejen kewangan. Jadi kita kena ada kemahiran dalam topik kewangan pula. Sekejap lagi kita kena buat konten untuk ahli politik. Kena ada kemahiran, kena baca apa isu-isu semasa pula kan. Macam mana aku nak counter benda-benda ni. Lebih kurang macam tu lah. Sekejap kita kena pakai topi-topi, yelah menyebab apa? Nak menukar-nukar topi ni menyebabkan kita kadang-kadang boleh kata kita tersasul. Okay. Nampak asal tulisan Mamat ni, yelah kita buat untuk klien A, kita ada klien B kan. Asal tulisan untuk klien A ni macam klien B pula kan, bunyi dia. Macam sama je, macam orang yang sama tulis. Itu antara kekangan bekerja sebagai ghostwriter. Macam cabaran lah. So dia macam setiap orang dia ada cara bercakap dia, cara lenggok ataupun mungkin ada perkataan-perkataan yang dia biasa guna kan, ataupun macam catchline dia ke apa kan. So adakah menulis ni, ghostwriting ni tu yang saya tertanya tadi, adakah dia terhad pada buku ke ataupun macam tadi adakah tulis status update social media ke, macam mana? Dia tidak terhad kepada satu jenis media sahaja. Sebagai contoh, kalau dulu saya memang buat ghostwriting ni untuk buku. Tetapi katalah kita, yelah yang suka buat buku ni biasa ustaz ataupun ahli politik yang memang tak ada masa nak menulis. Tapi diorang perlukan buku tu sebagai diorang punya, kita panggil apa? Sebagai untuk naikkan diorang punya
credibility Aha. sebagai business card orang lah kan. Ataupun kepada CEO syarikat, orang bisnes. Jadi bila kita nak approach yang golongan yang lebih besar di Malaysia ni, sebagai contoh orang bisnes. Kita kena jual sesuatu yang berbeza. Katalah kita jual, saya package saya adalah kita tuliskan chapter by chapter untuk buku. Kan? Macam mana kita penulisan buku tu, penulisan buku tu kalau kita nak tulis, katalah mungkin siap lagi sebulan, 2 bulan. Ataupun yang pernah saya kena drag sampai 5-6 bulan sebab klien tu jauh kan. Tapi orang bisnes ni, aku dah keluar duit bayar kau ni kan. Takkan tak dapat something kan. Jadi apa yang saya propose kadang-kadang yang ni sejak 2019 lah. Apa yang saya propose, saya pecahkan. Nak tak saya tuliskan konten untuk media sosial setiap minggu, satu minggu satu konten, yang mana konten tu sebenarnya, katalah kita dah cukup setahun. Konten tu kita boleh pilih-pilih, kita boleh compile, kita jadikan dia sebagai buku untuk kita promote. Menarik. Untuk kita promote produk. Jadi package yang macam itu pun ada. Okay, dan yang menarik benda ni, sebab orang kita, dia buat satu benda, dia tak nak explore benda ni, boleh tak kita convert jadi benda lain. Katalah kita dah buat podcast kan. Kenapa yang nama buat podcast ni, dia sekadar biarkan podcast dia dekat situ je, dekat YouTube sahaja. Dia tak pecahkan dia jadi, katalah dia boleh potong-potong podcast dia masuk ke dalam TikTok. Dia boleh transcribe podcast dia, kemudian jadikan teks, jadikan status Facebook. Ataupun kita terbalikkan sikit, daripada status Facebook kita boleh, kita dah tulis panjang, takkan tulis panjang lepas tu biarkan je kan. Kita pun tunggu, ada 500 like, ada 1000 like. Takkan itu saja kan. Yelah. Kan? Kenapa tak status yang kita tulis tu kita convert dia kepada video. Video pendek kita letak dekat TikTok. Sebab setiap platform tu dia ada audience yang berbeza. Okay, so tadi bila balik pada ghostwriting tadi, so dia terpulang kepada kreativiti penyedia servis lah kan. Maksudnya adakah nak tulis buku saja ataupun boleh packagekan dengan status dekat Facebook dan social media yang lain kan. So asalkan dia benda yang boleh memberi nilai lah kan kepada klien. Okay, so sepanjang buat ghostwriting, saya nak tanya, apakah pengalaman paling kelakar ke atau paling yang tak boleh dilupakan sampai sekarang bila deal dengan klien yang minta tulis buku ke? Boleh tak share kat mana-mana yang rasa teringat sampai sekarang? Okey. Saya kena pilih-pilih ni sebenarnya. Dia tak ada kenangan yang paling kelakar, tapi kenangan yang paling menyakitkan hati. Yelah, tapi menyakitkan hati ni bila kita fikir balik, yelah, klien tu baik. Sebab dia tahu drag, dia bayar lah kan. Okay. Klien tu kita ambil job tu 2019 kan. Lepas tu sebab dia duduk jauh dekat negeri yang jauh daripada Selangor kan. Okay. Jadi nak jumpa dia tu mungkin 2-3 bulan sekali kan. Lepas tu kita tulis, lepas tu kita betulkan, transcribe, lepas tu kali ketiga, kali keempat datang, tunjuk, lepas tu dia kata rasa nak tambah lah kan. Biasalah kan, dah siap mesti ada benda nak ditambah. Drag sampailah 2020 COVID kan. Okey. Lagilah. Lepas tu 2020 tak siap lagi buku dia ni kan. 2020 tak siap lagi. Lepas tu sampailah PKP, lepas tu 2021. Benda tu drag sangat lama, tapi yelah, kita rasa bersalah. Benda sepatutnya dah siap 2019. Tapi sebab dia nak tambah, nak edit, ataupun katalah kita dah siap buku, katalah kita masa awal tu kita packagekan dia sebagai buku untuk umum. Lepas tu dia pun tunjuk benda tu, dia tunjuk dekat ahli keluarga dia. Dia kata, sepatutnya buku untuk papa ni kena buku autobiografi kan, baru nampak megah sikit kan. Buku coffee table ni buku yang kulit keras tu, tapi letak, yelah, yang penuh gambar. Kita buka selak gambar je. Tu kita panggil coffee table. Okay. Daripada buku untuk umum, nak tukar kepada buku untuk coffee table, boleh kan. Tapi
gambarnya kena ada banyak lah kan. Aha. Isunya dia tak ada gambar yang banyak. Jadi kena pergi sana, korek rumah dia kan. Selongkar gambar-gambar dia. Ni klien yang dah usia dah 70-80 tahun kan. Oh, veteran sikit lah. Veteran. Dia tak adalah kenangan manis tapi Kenangan yang unik lah. Kenangan yang So unik. biasanya berapa proses untuk satu buku untuk disiapkan tu? Bagaimana proses untuk dalam masa daripada mula sampai habis? Biasa berapa lama? Okey, biasanya katalah penulisan dah siap. Kerja-kerja penulisan ni semua kita dah siapkan. Sama ada dah ambil masa 2 bulan atau 3 bulan, katalah dah siap kerja penulisan. Kerja paling susah sebenarnya nak siapkan teks. Okey, katalah dah siap benda tu. Untuk dia jadi buku, biasanya dia akan ambil masa lagi 2 atau 3 bulan. Untuk dia jadi buku. Kita perlu masa untuk hantar kepada editor untuk buat layout, hantar kepada designer, kemudian kita kena apply ISBN. Zaman dulu ada sistem laju. Zaman sekarang, ni isu belakang tabir lah ni kan. PNM bergaduh dengan syarikat yang buat sistem tu. Okay. Jadi sekarang dia pakai Google Document dia pakai Google Form. Dia pakai Google Form untuk apply ISBN. Daripada dah ada sistem cantik, tukar kepada Google Form kan. Dah macam manual pula. Kan? Jadi nak apply ISBN tu sekarang dah ambil masa 2 ke 3 minggu. Kemudian ada satu lagi, kita panggil dia sebagai pengkatalogan data dalam penerbitan. PD, pengkatalogan data dalam PDDP, lebih kurang macam tu lah. Itu ambil masa sebulan. Kemudian untuk printing biasanya kita akan letak tempoh dalam 3 minggu lah. 3 minggu ke sebulan, biasa sebulan. Jadi tempoh dia kalau dah siap penulisan, katalah 3 bulan, kita tambah lagi 2 atau 3 bulan untuk buku disiapkan. Okay, barulah. Dan bila tu kira dah settle lah kan satu projek kan. Maksudnya barulah kira siap lah satu projek untuk satu klien kan. Tapi biasanya akan ada beberapa projek lah dalam satu masa. Ke? Dia kalau projek buku tu tak adalah dapat banyak sebab mungkin dalam setahun tu mungkin ada 3 projek macam tu je lah untuk ghostwriting buku sebab kerja dia banyak. Berat. Biasanya tu 3 tu maksimum lah saya boleh buat kan. Biasanya 2. Jadi kerja-kerja lain menguruskan sosial media lah. Jadi ghostwriter ni dia bukan sahaja buku, malah untuk sosial media juga. Nak urus sosial media. Ada klien, dia boleh bercakap depan kamera, tapi dia perlukan social media manager untuk uruskan dia. Sebagai contoh, hari ni nak cakap apa, esok nak cakap apa. Sebab dia ni kadang-kadang orang bisnes, dia tak sempat nak baca komen-komen followers dia. Komen-komen followers dia. Padahal kalau kita jawab komen tu saja, itu dah, yelah, orang lagi suka lah kan. Ui, aku komen dia pergi jawab lah soalan ni kan. Dia maksudnya asalnya ada orang yang menguruskan lah kan. Dia kan ada yang menguruskan. So membina lah dia punya authority dan juga engagement dia. Okay. Jadi kebanyakan kerja saya dia dalam bidang kreatif lah. Biasanya dalam digital marketing ni kita ada 2 kan. Yang pertama orang teknikal yang pergi uruskan FB ad setup semua tu. Yang kedua yang bahagian kreatif lah, yang pergi penulisan ataupun yang buat design, poster semua tu, tu bahagian kreatif. Kerja saya banyak dalam bidang-bidang kreatif. Okey, menarik kita baru untuk orang yang mungkin first time kan mendengar pasal ghostwriting ni sebagai servis. So anda mungkin ada yang berminat nak belajar pasal ghostwriting, mungkin boleh follow Tuan Azri sendiri dekat social media beliau. Okey. So kita akan rehat sebentar sebelum kita masuk ke pusingan kedua, okey. Okey, kembali lagi kita dalam round kedua bersama host anda dan juga Tuan Azri. Okey, kita akan sambung sesi kedua kita untuk episod kali ini. So kita akan tanya kali ini untuk orang yang banyak menggunakan social media ni kan. Okey, so kita akan tahu, kita akan korek lagi rahsia-rahsia bagaimana Tuan Azri dia bukan sekadar buat ghostwriting untuk buku, tapi rupanya untuk social media pun perlukan kepakaran menulis ni. Sebab kita tahu
content dia bukanlah boleh dibuat secara spontan saja. Mungkin ada orang boleh buat content spontan, tapi kalau kita nak dapatkan lebih impact, saya dapati benda ni memang kena ada strategi dia. So boleh tak Tuan Nazri kongsikan at least 3 tips ke atau 3 strategi bagaimana dengan kita rancang konten ataupun dengan penulisan ni, bagaimana kita nak bina audience dekat social media, especially untuk menguruskan klien. Alright. Dia macam tadi saya cerita kan, ada saya hire agensi lain untuk buat konten, tapi kita dapat konten yang kan. Konten yang tak berkualiti. Bukan tak berkualiti. Yalah, kalau pakai ChatGPT tu kita boleh kata berkualiti lah kan. Tapi tak sedap. Tak capai standard. Tak capai standard yang kita nak. Jadi sebenarnya untuk bahagian kreatif ataupun untuk bahagian konten, bahagian isi semua tu, sebaik-baiknya benda tu datang daripada company itu sendiri, daripada orang itu sendiri. Katalah dia hire ghostwriter pun, tapi ghostwriter tu kita boleh baca topik berkaitan, kemudian kita boleh tulis topik berkaitan, tapi kita ada kekangan, kita bukan orang dalam bidang tu, kita tak tahu apa yang audience dalam bidang tu, audience dia tu nak kan, ya, audience dia mahukan, keyword apa yang audience dia nak dengar, ataupun angle mana yang audience dia nak tahu lebih sedap. Jadi seeloknya isi benda tu datang daripada orang itu sendiri. Okey, itu yang pertama. Jadi andai kata business owner tu nak hire social media manager, orang yang buat konten, isi dia datang daripada engkau sendiri lah kan, sebagai social media, sebagai business owner. Sebab yelah, kita boleh baca produk dia apa, kita boleh baca produk dia apa, pesaing dia, kompetitor dia siapa, kita boleh study kompetitor dia buat pemasaran yang macam mana. Tapi dia tak akan, kita panggil apa, dia setiap social media ni dia kena ada karakter kan. Takkanlah karakter dia sama dengan karakter pesaing kan. Takkan karakter social media ni sama macam karakter kompetitor dia. Kita kalau boleh kita nak ada karakter yang unik lah. Kalau boleh karakter business owner tu sendirilah kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang buat social media ni atau orang yang buat konten ni, dia buat satu konten, dia terus harap nak konten tu perfect. Ini mindset yang salah. So maksudnya nak yang cantik ataupun polish. Yelah, katalah kita nak buat podcast, kita dah terus nak kena beli mic yang sedap kan. Aku tak ada lah. Mic dah beli, tapi kita tak beli bracket. Bracket dia lagi. Okey, mic dengan bracket dah ada meja. Tapi kita tak beli lighting lagi. Kita tunggu benda-benda tu untuk perfect kan, baru kita nak buat konten. Tidak. Ataupun kita katalah orang tu dah tulis, dia pun dah baca. Katalah ni yang tadi video kan. Ni dalam bentuk teks pula. Katalah kita dah tulis, kita rasa ni paling sedap dah kan. Tapi bila kita baca balik, kita rasa macam ada benda aku boleh repair ni kan. Lepas tu kita pun tunggu nak publish benda tu. Bila kita tunggu, takut benda tu dah basi. Bila dah basi, isu tu dah tak best kan. Kita publish 2-3 hari kemudian, impact dia dah berbeza dengan kalau kita publish terus. Dia sama macam copywriting juga kan. Dia sama macam copywriting. Copywriting kalau kita dah siapkan, benda tu memang tak akan perfect. Benda tu sentiasa kita boleh tambah baik. Kalau macam robot cakap dalam video sebelum ni, dia kata kalau buat sistem tu kan, kita launch je dulu, lepas tu baru kita repair kemudian. Sama juga dengan copywriting, kita publish je dulu, ataupun konten tu kita publish je dulu. Bila orang kritik ataupun bila orang komen, muka kau nampak gelap ada shadow kat bawah kan, lighting salah kan. Yelah, kita dah beli alatan semua, bukan kita reti setup kan. Asal suara dengar bunyi anak menangis lagi ni kan. Dari situ kita repair, kita rakamlah balik. Konten sama, isi dia sama, tapi kita mainlah angle yang berbeza sikit. Kita tambahlah angle berbeza. Kalau dulu kita rakam tu masa hujung tahun, sekarang dah bulan 1 kan. Kita tukarlah sikit angle dia. Kita tengok isu semasa yang bersesuaian, kita masukkan benda tu, kita jadikan dia sebagai konten yang baru.
konten lama tu tak payah delete. Konten lama tu supaya orang nampak macam ada improvement. Kan? Barulah, oh aku kena sokong dia ni kan. Setiap kali aku komen dia repair. Setiap kali aku komen dia repair. Aku kena support dia punya business ni. Aku kena support dia punya content. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk jadi content writer ataupun copywriter yang bagus, biasanya ada satu mindset yang kita kena buat ataupun ada satu latihan yang kita kena buat. Kita kena buat latihan setiap hari. Tapi saya buat copywriting bukannya setiap hari. Kan? Macam ni saya nak melatih diri untuk buat untuk buat copywriting setiap hari. Kita panggil benda ni sebagai mental ad rewriting. Okey. Katalah kita tengah drive, kita nampak ada billboard, kan? Apa? Billboard Siti Khadijah tu ayat dia macam mana? Ibu nak apa? Ibu nak telekung kan? Kan? Lebih kurang macam itulah. Kita kena ada satu mindset, setiap copywriting orang lain kita boleh perbaiki. Kan? Tak kisahlah copywriting yang kita repair tu. Aku rasa copywriting Siti Khadijah lagi sedap, kan? Tak kisah. Kita cuba repair copywriting orang lain. Itu kita panggil sebagai mental ad rewriting. Ataupun kita scroll Facebook, kita nampak iklan, kita nampak, oh orang ni punya konten ni macam sedap kan. Sedap dia, apa yang aku boleh tambah baik? Setiap benda yang sedap, kita tanya diri kita balik, apa benda yang kita boleh repair, apa benda kita boleh improve daripada konten orang lain. Kita scroll TikTok, kita tengok video dia kan. Ya, kita biasa kalau TikTok atau social media ni kita akan keluar konten yang memang kita panggil apa? Konten dalam circle kita lah, kan? Ataupun konten yang kita minat. Biasanya benda yang kita minat tu adalah benda yang berkaitan dengan bisnes kita. Jadi dekat situ yalah, kita nak buat konten untuk diri sendiri, tapi kita scroll tengok konten orang lain. Wah, aku rasa konten ni sedap ni, tapi aku rasa kalau aku nak buat, aku boleh improve part ini. Benda tu mindset untuk kita rewrite konten orang lain tu kena ada. Biarpun kita tak buat, tapi kita fikir dalam kepala je, tapi benda tu kena dilatih. Kepala otak kita kena dilatih untuk rewrite konten orang lain. Okay, menarik lah saya dengar. Saya sendiri pun kadang-kadang bila kita macam tadi cakap, kita tengok iklan orang lain, tak kisahlah dekat phone ke ataupun dekat tepi jalan ke, in a way sebenarnya benda tu mendatangkan idea juga kan, bukan idea pada kita bila kita nak buat iklan ataupun sebagainya lah. Okay, satu lagi soalan seterusnya saya nak tanya, contohnya kalau penulisan ni, dia platform mana yang rasanya yang tuan akan recommendkan? Adakah kat Facebook ke, dekat Twitter ke, ataupun sekarang ataupun TikTok sebab dia tu tengah trending. Adakah setiap klien tu, adakah setiap bisnes wajib masuk TikTok juga ke? Sebab kadang-kadang TikTok ni mungkin dia kena dari segi saya nampak lah dia leceh dia sebab kena buat video kan. Kalau orang biasa menulis, ada tiba-tiba nak buat video, dia mungkin rasa janggal sikit. What do you think of that? Okey, benda yang saya hadap lah kan. Kita boleh menulis, tapi bila nak rakam muka sendiri ni kan, kita boleh rakam lah untuk tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Tapi lepas tu kita pun rasa macam, sedih juga aku tengok muka sendiri kan, dengan badan tak terurus kan. Kita tengok, aku kena kuruskan badan ya. Kita tunggu benda perfect kan. Kita tunggu benda perfect. Mic dah beli, tapi badan tak kurus lagi. Nak kena kuruskan badan pula kan. Okey, kalau untuk penulisan ataupun untuk mana-mana business owner yang nak masuk, yelah kita nak buat konten kan. Kalau kita bekerja seorang, kita ni freelance, kita tak boleh pilih lebih daripada 2 social media platform. Kenapa? Kita kerja seorang, kecuali kalau kita ni ada team. Kalau kita ni ada team, ya kita boleh masuk semua jenis platform yang ada. Okey, sebagai contoh yang kita boleh buat adalah menulis dengan kerap. Kan? Tapi kita nak rakam muka sendiri ni mungkin, yelah, satu kerja pula. Menulis dah satu kerja, nak rakam muka sendiri satu kerja lain. Jadi kalau kita nak pilih penulisan, kita pilih platform yang berkaitan, yang boleh guna untuk menulis. Sebagai contoh, kita ada sekarang Facebook dengan
X Twitter kan. X. Okey, kita pilih dua. Ada influencer yang saya jumpa, dia ni aktif dekat Twitter dengan dekat Facebook. Dia aktif menulis. Lepas dia masuk TikTok, follower dia dekat TikTok tu menggebu-gebu kan, naik dengan mendadak. Menggebu. Dekat Twitter dia dah kurang update. Sebab dia kerja seorang diri. Kita memang, yelah, kita walaupun kita boleh buat konten setiap hari pun, kita ni masih manusia yang ada urusan harian yang lain, yang berbeza. Dan kita nak tukar kita nak tukar topi daripada topi penulis kepada topi orang yang nak kena bercakap depan kamera ni. Kalau saya sendiri rasa mencabarlah, rasa susah. Malah orang yang pandai bercakap depan kamera, dia nak menulis, dia rasa susah kan, dia rasa mencabar. Sebab itu, biasanya orang yang menulis, yelah kalau dia tak rasa mencabar, job saya tak ada lah sebagai ghostwriter kan. Dia bercakap depan kamera, dia pandai. Tapi dia nak menulis tu, kita upahlah ghostwriter kan. Kita upahlah orang yang boleh tolong transcribe balik kita punya konten, jadikan dalam bentuk teks. Tapi kalau kita ni penulis, kita nak tukar kepada video, mungkin kita kena tunggu sikit lah AI yang boleh, yang sedap lah sebutan bahasa Melayu dia tu untuk jadi video kan. Jadi kalau bahasa Inggeris tu dah nampak natural lah. Kan? Dah nampak macam orang betul lah bercakap kan. Tapi kalau bahasa Melayu ni saya tengok kebanyakan video dia nampak kekok lagi lah kan. Ke dia guna macam bahasa slang Indonesia ke kan. Ataupun yelah pelat macam Google Maps kan. Jalan hang tua kan. Ataupun tak natural. Tak natural kan. Ataupun katalah kita nak kita nak minta, hey Google, can you play Faizal Tehe song kan. Kena sebut pelat benda tu, barulah dia boleh cari Faizal Tehe punya lagu kan. Faizal terus Jadi daripada penulisan nak ke video tu mungkin kita kena tunggu yelah ada AI yang boleh berbahasa Melayu dengan sedap. Kita boleh gunakan lah. Kalau bahasa Inggeris, kalau kita punya followers boleh bahasa Inggeris, kita pakailah AI. So sebab tadi dah lalang disentuh pasal AI, saya nak tanya bagaimana Tuan, adakah memang setiap hari gunakan AI atau ChatGPT ni kan untuk memudahkan kerja, ataupun still guna juga manusia ataupun work from scratch? Macam mana dari segi pengguna AI Tuan seharian? Okey, penggunaan AI seharian dia zaman ChatGPT tak boleh buat carian di internet ni, jaranglah saya pakai ChatGPT kan. Kita kena search lah berita-berita terkini, kita kena search artikel yang berkaitan, barulah kita boleh baca, kita boleh tulis. Tapi bila dah boleh subscribe ChatGPT ni, memang boleh kata setiap hari tu kita bersembang dengan ChatGPT lah. Kita kerja seorang-seorang kan, kita kerja seorang diri kan. Yelah, partner buat kerja lain, yang bahagian ghostwriting saya. Jadi kita nak bersembang dengan siapa kan? Kita memang jadikan AI itu sebagai rakan kerja kan? Rakan kerja. Kita sembang, oi, boleh tak carikan maklumat pasal berita-berita berita ini kan? Apa pencapaian Mamat ni dalam bidang ni? Kita jadikan dia sebagai rakan kerja kita. Kita anggap dia macam tempat bersembang. Ataupun kita suruh dia tulis, tulisan kau tak sedap lah, cuba kau ubah sikit part ni. Ataupun katalah dia dah bagi kita artikel, aku rasa ada point yang tertinggal kan, boleh tak kau hurai lebih sikit, tambah point ini. Barulah artikel tu lagi sedap. Dan yelah, macam tadi saya kata, kadang-kadang kita tersasul. Klien A kita pakai gaya bahasa yang sama dengan klien B, C kan. Jadi bila ada AI ni, saya boleh tukar gaya bahasa dengan sesuka hati. Dengan mudah dengan mudah. Okey, kekalkan gaya bahasa ini kan. Ataupun saya dah buat satu bot untuk klien A. Jadi gaya bahasa dia memang untuk dia. Konsisten lah kan. Konsisten untuk dia. Jadi boleh kata AI ni sangat membantulah untuk golongan ghostwriter yang bekerja sendiri. Yelah, kita kena hadap 2-3 klien dalam satu masa, kena buat 2-3 konten dalam satu masa. Boleh kata setiap hari lah saya pakai. Okey. So menarik kan. Maksudnya
kita dengar sebenarnya bagaimana aplikasi AI, khususnya ChatGPT dapat bantu macam apa business owner ataupun ghostwriting service untuk menguruskan social media dengan lebih cekap kan, lebih cekap dan lebih tak adalah rasa lonely kan kerja seseorang ataupun bila tak ada orang lain. Sama jugalah saya pun kalau biasa saya lebih pada pasang lagu je lah kan, tapi kalau perlu sembang, tengoklah kalau kita ada AI boleh jadi rakan sembang. Okey, kita akan berehat seketika untuk kita akan sambung pada round ketiga yang lebih panas. Okey. Okey, kembali lagi kita dalam round ketiga. Okey, kita bersama dengan hos anda Adlan Khalidi dan juga tetamu kita Tuan Azri. Okey, salah seorang ghostwriter yang bekerja di belakang tabir tapi banyak dia punya projek-projek yang saya nampak ni rahsia tapi dia tak cerita dengan saya. Dia ada orang kata apa? NDA, non-disclosure agreement kan. So untuk kebanyakan bisnes yang NDA ni dia tak sembang sangat siapa klien dia, tapi kita belajar je lah kan apa yang kita apakah pengalaman dia, apakah yang kita boleh belajar lah, kita dapat korek daripada beliau. Sebelum kita kepada bagaimana kerajaan boleh memanfaatkan media sosial ni untuk menyampaikan maklumat pada masyarakat, pada rakyat kan. Sebab kita tahu kadang kerajaan ni dia tadi Tuan ada sebut kan dia kena bila social media kena ada karakter. Tapi kerajaan ni apakah karakter yang kerajaan kena ada? Contohnya kan. Bagaimana kerajaan boleh manfaatkan social media dengan betul kan? Supaya kadang-kadang mungkin ada setengah bantuan tu rakyat tak tahu pun ada bantuan tu kan, geran ke, pinjaman ke, dana ke apa kan. So apa pendapat Tuan mengenai penggunaan media sosial di kalangan untuk kerajaan contohnya? Okey, saya bila kita sebut kerajaan ni kita sebut kaki tangan awam okay. Kita bukan sebut ahli politik, kita sebut kaki tangan awam. Agensi okay. kan. Agensi yang berkaitan kan. Saya suka tengok ada satu TikTok atau Facebook page daripada bahagian penguatkuasaan yang harga barang ni kita panggil kementerian apa? KPDN HEP rasanya. Yang harga barang yang Melaka kan. Dia pergi dekat kedai ni, dia pergi check. Ni kedai ni yang jaga kedai Bangladesh kan, pergi sorok minyak kan. Bila kita tengok tu kita rasa macam tertarik lah kan. Memang kerajaan buat kerja lah kan. Selama ni ke negeri lain mungkin ada kan. Yang saya tengok tu rasanya daripada Melaka kan. KPDN KPDN Melaka kan. KPDN Melaka. Dia pergi dekat kedai ni, dia tunjuk apa yang dia deal kan. Isu apa? Isu sorokkan minyak kan. Jadi bila kita tengok dekat komen, ada yang komen, negara lain tak buat ke kerja-kerja ni kan. Sudah kan. Dah jadi satu hal. Sebab selagi benda tu tak keluar dekat sosial media, rakyat rasa benda tu tak wujud. Selagi kerja tu tak ditunjukkan dekat sosial media, kita bukan nak berbangga, aku buat kerja ni kan. Aku buat kerja, aku tunjuk, aku buat kerja. Tapi selagi benda tu tak ditunjukkan di sosial media, rakyat akan rasa macam, kau buat ke tak kerja ni? Kan? Selangor tak buat ke kerja-kerja apa? Cek harga. Cek harga barang, cek sorok minyak semua kan. Sorok gula. Sebenarnya buat kan, tapi tak ditonjolkan dekat sosial media. Okey, yang tu satu. Agensi kerajaan, setiap kerja yang dibuat, kalau boleh, kerja tu yang berkaitan dengan rakyat, yang rakyat rasa kesusahan ke apa kan, tonjolkan dekat sosial media. Kalau tak ada masa nak rakam, kita tulis hari ni buat apa. Ataupun kita rakamlah gambar kan. Hari ni kami berjaya menyerbu ke sebuah kedai kan, dan kami jumpa minyak yang disorokkan. Itu satu. Ataupun sebagai contoh yang katalah Kementerian Pertanian ataupun agensi Mardi ataupun Jabatan Pertanian, ditonjolkan. Kalau Mardi mungkin banyak lebih kepada inovasi kot, ciptaan-ciptaan mesin ataupun padi baru ataupun nenas baru yang baru ni kan. Kita ada nenas apa nama dia? Dia bukan MD2, dia ada satu lagi nenas baru dilancarkan dekat Pontian. Yang tu saya ingat lah kan. Benda tu kalau dia tak masuk dalam sosial media,
kita tak tahu, rakyat tak tahu. Dan rakyat tak rasa kau buat kerja. Jadi rakyat akan komplain lah. Kerja kerajaan membuta kan? Makan gaji buta. Makan gaji buta, mengulur kan. Padahal korang buat kerja sungguh-sungguh kan. Tapi sebab kita tak tonjolkan benda tu dekat sosial media, orang tak tahu. Ataupun mungkin yelah benda ni berkaitan dengan bos dia juga kot, saya rasa. Bos dia rasa macam tak perlu kot kita tunjukkan benda ni kat sosial media. Engkau sendiri, kalau benda tu rasa macam yelah benda tu bukan benda yang tak perlu dirahsiakan, ataupun kau boleh ambil gambar yang zoom in sikit kan. Yelah kalau orang tengok, orang tak tahu kedai mana ke apa ke, kau sendiri tulis dekat sosial media, hari ni buat apa. Jadi ada satu sosial media tu, saya rasa abang polis kot, polis trafik. Dia update setiap hari pasal polis, pasal kes-kes apa yang dia roadblock jalan ni kan. Yang benda tu, yelah orang baca rasa kelakar kan. Lepas tu dia letak link Shopee kat bawah tu. Benda tu boleh jana pendapatan sendiri. Jadi bagi kaki tangan kerajaan, andai kata yelah bos tak bagi update benda-benda macam ni dekat sosial media jabatan, agensi, kita update dekat sosial media sendiri. Tapi kita kena cover lah benda-benda yang tak patut ditunjukkan tu, kita tutup. Tutup lah. Kita tutup. Kita buatlah macam cerita rekaan ke apa kan. Tapi sebenarnya benda tu kerja kita kan. Kita buat hari-hari. So saya nampak dia macam ni lah. So, zaman sekarang ni zaman IT, zaman social media. Rakyat sendiri pun mungkin tak tengok TV, tak baca surat khabar. Saya rasa saya hanya baca surat khabar bila saya pergi rumah parents saya saja. Sebab mereka pun ada surat khabar kat rumah. Saya tu tengok online. Dan betul lah kalau macam kerajaan tak menyampaikan maklumat melalui media sosial dengan berkesan. So dia rakyat tak tahu kan, rakyat tak tahu kerajaan buat kerja ke tak kan. So tapi tu kalau guna channel ataupun akaun personal, dia mungkin kurang sikit lah nampak authority dia, sebab dia bukan official punya daripada akaun rasmi kan. Okay. So seterusnya saya nak sentuh sikit lah on the ahli politik pula. Ni tadi tu kita dah teaser sikit. Ahli politik ni bila dulu dia pembangkang jadi pembangkang kerajaan, so bertukar-tukar kan kat Malaysia ni. So tapi bila dekat social media dia, adakah wajar seorang menteri, so sekarang dia jadi menteri tapi dia layan Saitro kan, ataupun pihak pembangkang yang tak setuju dengan dia kan. So apa pendapat Tuan Nazri, adakah dia pula ada akaun lain kan sebagai akaun rasmi atau ni akaun personal? So kadang-kadang orang confuse, ini pakai topi satu. Alright. Ini kita masuk politik kan. Susah juga, saya kena susun ayat baik-baik. Bila kita nak lawan Saitro kan, seeloknya bukan tugas menteri lah lawan Saitro ni. Sepatutnya Saitro lawan dengan Saitro. Sebagai contoh, yelah kita kena lawan orang yang selevel dengan kita. Barulah kita tak mengangkat level dia lebih tinggi. Kan? Kalau menteri lawan Saitro tu dah dapat, yelah dia memang nak benda tu. Attention. Dia memang nak attention. Kan? Orang dah bagi attention kat dia. Mungkinlah kalau benda tu dekat ads kita nampak macam orang puji menteri kan, orang pergi hentam Saitro. Tapi dekat platform lain, orang kan kutuk menteri, orang kan puji Saitro tu. Kan? Saitro pula, dia memang kerja dia main persepsi je. Kan? Dan diorang ni tak kisah nak main persepsi buruk, maki macam mana, maki hamun, tak kisah. Jadi ini kalau saya lah, tapi ada waktu memang yelah dah kalau menteri tu kena hentam, kemudian tak ada Saitro backup dia, kena backup diri sendiri dah kan. Jadi dia tidak semudah macam, yelah dia benda ni tak semudah macam kita kata menteri jangan lawan Saitro, tidak. Dia tengok case by case senario. Sebagai contoh, ada Saitro kata menteri ni bercakap dekat dalam tempat yang dia tak patut bercakap kan. Dia kena reply, dia kena bagi tahu. Ataupun ada Saitro kata, kenapa menteri ni pergi usir Grab pula kan? Grab bukan bawah kementerian dia. Dia kena bagi tahulah, Grab memang bawah agensi, yalah bawah apa? MCMC ke, bawah berkaitan yang digital kan, e-hailing bawah kementerian saya. Tu dah tahu dah menteri mana kan. Tapi dia kena backup lah benda tu kan. Sebab
ada benda yang memang Setro yang saya nampak, Setro kerajaan pun dia tak tahu tugas menteri dia apa. Kan? Jadi orang dalam dipanggil apa? Yalah, pegawai-pegawai menteri ni kena main peranan dengan baik lah. Kan? Kena buat naratif yang betul. Okay, so pendapat tuan sendirilah. Dia saya nampak selalu macam ni lah. Dia bila dah dekat pilihan raya lah, barulah ahli politik ke calon-calon yang nak tanding ni kan, baru mereka mula mencari servis marketing kan. So apa pendapat tuan sendiri? Dia nak membina persepsi ataupun nak membina ataupun nak menaikkan nama seseorang calon ataupun yang bakal bertanding ni kan. Bagi saya dia tak cukup dengan 2 bulan tu. Okey. Apa pendapat tu? Adakah contohnya sekarang ni kita tak tahu PRU seterusnya mungkin lama lagi 4 tahun lagi. So adakah adakah seorang ahli politik tu perlu engage dengan ghostwriter ataupun social media manager ataupun PR manager daripada sekarang sebab untuk atasi benda-benda ialah masalah-masalah PR seperti apa pendapat tuan? Okey, ahli politik ni biasanya ada 2. Satu yang dia tak dapat seat bertanding kan. Katalah pilihan raya lepas tak dapat tapi dia aim nak dapat seat untuk PRU akan datang. Satu lagi yang memang dapat seat kekalkan. Dan dia nak kekalkan dia punya seat. Jadi kita tahu yang tak dapat seat ni duit dia pun tak besar mana kan. Jadi biasanya dia akan arah dia punya dia panggil jentera-jentera dia atau budak-budak dia. Kalau dia ada, kita panggil benda ni sebagai apa? Akar umbi dia lah kan. Akar umbi, grassroots. Grassroots dia. Kalau dia ada grassroots yang baik, insyaAllah dia punya social media tu nampak cantik dari awal lah. Tapi kalau dia tak ada bajet, kan? Yelah, dia tak ada bajet, dia tak ada grassroots yang baik. Kalau boleh, dia buat kerja yang simple. Update benda-benda yang simple. Yalah, biasa yang nak bertanding ni, mestilah dia dah jadi ahli majlis, kan? Barulah dia tahu apa yang orang kawasan tu perlu kan. Isu-isu tempatan. Isu tempatan ataupun kerja ahli politik tu apa, macam mana kan. Jadi kalau dia jadi ahli majlis, ni saya nampak ada satu ahli majlis yang baik. Biasa dekat Melaka ni, kita jumpa banyak. Bias orang Melaka? Tak, saya memang pelik sikit. Saya tengok sosial media orang Melaka ni, saya nampak ada satu trend yang berbeza. Ni kalau trend politik dekat Melaka lah kan. Tapi saya tak tahu lah dia Melaka ke Johor. Rasa Johor atau Melaka lah. Ahli majlis. Dia ni dulu pelawak, Maharaja Lawak kan. Tapi dia jadi ahli majlis tu, dia memang buat video, dia pergi kat rumah orang, dia buat. Kalau pernah tengok YB Duyung kan? Okey. Pernah tengok tak? Tak pernah lah lalu dekat saya. Kena tengok. Okey. Video ahli majlis tu, lebih kurang video macam YB Duyung dia buat. Dia pergi jumpa orang, dia pergi sembang, bercakap dengan penduduk. Jadi kita rasa macam, oh kau buat kerja, kau memang patut dapat seat akan datang. Jadi kalau nak kata 2 bulan memang tak cukup kau nak bina sebab pengundi kau bukan dekat online, pengundi kau dekat kawasan tempatan tu kan, kawasan lokal. Dekat online ni kau boleh lah dapat view banyak. Tapi bukan orang lokal. Tapi bukan orang lokal, tak semestinya orang lokal. Jadi kalau saya akan buat konten, video dekat tempat tu, lokal, tempat yang saya nak bertanding. Dan katalah bila upload TikTok tu kita pin location. Kita pin location dengan harapan supaya orang tempatan tu dia nampak. Ataupun orang sekeliling tu, daerah-daerah berdekatan tu nampak kita punya video. Jadi dia boleh beritahu mak dia, oi baguslah kau punya YB. Ni bukan YB, ni ada majlis kan. Yalah. Okey, menarik. So benda macam tu lah yang kita nampak. Mungkin ada kelemahan. Kita tak nak cerita pada satu pihak kan. Tapi bagi saya untuk ahli politik ataupun orang yang mungkin bercita-cita nak jadi wakil rakyat ni kan. Menjaga reputasi tu penting lah bagi saya kan. Membina naratif tu bukan 2 bulan. Sebelum pilihan raya biasanya tak cukup lah kan. So dia mungkin makan masa. Seperti mana tadi ahli majlis tu. Mana tahu mungkin in the future ahli majlis tu dicalonkan. Dapat surat kuasa watikah pelantikan untuk bertanding di kawasan tersebut. Okey. Yang tadi yang isu lawan Setro tu kan. Saya ada tambahan. Ada masa lagi? Tak ada lagi masa. Silakan. Okey, yang lawan Setro tu
yelah kita sebut kita kena lawan orang yang sama level dengan kita kan. Supaya kita tak mengangkat dia berlebihan. Tapi sama level ni pun kita kena tengok dekat platform mana. Kalau dekat dunia sebenar mungkin sama level tu tak samalah kan. Kita ahli parlimen kan. Orang tu Saitro kan. Tapi dekat online sebab kita nampak dia ni sebagai orang yang berpengaruh dekat TikTok, kita rasa nak benamkan. Saya rasa elok juga kalau dia nak benamkan benda-benda macam tu. Saitro ni, yalah kita kena bezakan lah influencer yang beri kritikan yang baik dengan Saitro yang semua benda dia nak petikaikan, dia nak hentam. Benda yang tak patut hentam pun dia hentam. Benda yang bukan bidang dia pun dia rasa dia nak hentam. Kita kena bezakan benda tu. Dan kalau dia berpengaruh dekat satu platform, kalau rasa nak benamkan, cuba benamkan. Yelah, benamkan tu macam kita ni lah, ajaklah kan, podcast lah dengan aku. Podcast ke debat ke. Yelah dia, betul lah dia. Sebab ada setengah influencer ni, ataupun Saitro ke account pun, dia kadang followers dia lagi ramai kan, daripada ahli politik tu sendiri. So orang sebab ahli politik ni dah jadi menteri ke, dah jadi adun ke, dia mungkin sibuk, tak ada masa nak social media sangat. So saya nampak di sini lah. So sebenarnya kita nak tahulah kita nak sampaikan mesej sebenarnya. Ahli politik pun hendaklah menjaga reputasi mereka kan. Kalau tak boleh buat sendiri, engage orang kan. Hire lah full timer ataupun outsource certain service macam Tuan Azri sediakan tu lah kan. Okay. So ada apa lagi sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini? Habis masa dah. Habis masa dah. So kita dah hampiri ke penghujung sesi podcast kita. Satu sesi bagi saya agak menarik sebab jarang kita dengar orang yang bekerja belakang tabir, especially untuk bidang-bidang kaitan social media high profile. Saya sebut high profile. Sebab klien dia high profile. Saya tak kenal satu pun tapi semua high profile ni. Ustaz ada, doktor ada, ahli politik ada. Okay, so terima kasih kepada semua yang menonton podcast pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang. Okay, kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Jika dah belum subscribe pada channel The Zik Digital, tolong tekan subscribe dan hidupkan notifikasi. Okay, kita jumpa lagi. Bye.